Okay, prinsip yang terakhir untuk jurumruna adalah prinsip peneguhan. Kat sini kanak-kanak mengambil inisiatif tersendiri untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Di situ kenapa kita boleh kaitkan kata kat sini mengambil inisiatif tersendiri? Sebab cikgu dah boleh kena pasti mana yang perlukan pemulihan, mana yang perlukan pengayaan. Sebab itu apabila dah ada situasi tersebut, di situ kanak-kanak orang kata dia mengambil inisiatif untuk pembelajaran sebagai peneguhan. Sebab itu aktiviti pembelajaran itu berlaku disebabkan sifat ingin tahu pelajar kita kena kaitkan. Jangan pula lain tajuk, lain tema, lain pula konten yang dihadapi oleh pelajar di sekarang mereka. Jangan beri pembelajaran yang bukan pengalaman langsung kepada pelajar. Contohnya, kalau di kawasan pedalaman, kita memang sudah tahu tiada orang kata pengangkutan jalan raya ada traffic light. Kita jangan gunakan itu sebagai contoh yang dekat untuk mereka mengasah pengetahuan. Tapi kita boleh memberi peneguhan. Sebab dalam pembelajaran tentang keselamatan jalan raya, contohnya dalam Islam, kalau menaiki kenderaan, adakah kereta sahaja? Adakah kita naik, kalau kawasan itu lebih kepada menggunakan sampan, macam mana dia punya doa? Itu yang kita boleh kaitkan dari segi peneguhan. Kembangkan dia punya doa-doa. Bacaan kenderaan itu bukan sahaja naik perahu, kereta ke, basikal ke, kita boleh katakan doa itu memang sesuai untuk semua pengangkutan. Sebab itu dari segi pengayaan, pemulihan, di situ sebagai peneguhan kepada pembelajaran pelajar. Jadi peneguhan bukan dihasilkan daripada rangsangan luar tetapi motivasi dalaman. Sebab pada diri kita lah. Sekarang contoh, memang saya memberi rakaman kepada anda semua tentang kuliah tidak segerak. Terpulang kepada anda semua sama ada nak mendengar, sebab kalau kita rasa ada motivasi dalaman, ada rasa tanggungjawab, di situ kita dah tahu mana pahala, mana dosa. Jadi kalau kita mendengar rakaman ini, maksudnya dikira kita hadir untuk kelas kuliah walaupun tidak segerak, tanpa pantauan daripada orang lain. Siapa yang memantau anda? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu ingat. So kita boleh kaitkan dalam segi motivasi dalaman. Begitu juga pada diri pelajar, murid. Kita kena ada peneguhan yang boleh mendidik orang kata rasa tanggungjawab, accountability, apa lagi, integriti pada diri seseorang. Okey, seterusnya kanak-kanak perlu diberi kesempatan untuk membuat kajian supaya peroleh kepuasan dalam kajiannya, hasilkan peneguhan positif. Jangan keliru dengan perkataan membuat kajian. Kanak-kanak perlu pandai membuat kajian ke? Tidak. Itu adalah macam konsep saja. Tapi kalau kita turunkan dia punya level, kenapa kanak-kanak boleh membuat kajian di situ? Mereka boleh menyelidik, boleh menganalisis sikap mereka. Kalau buat macam ini, apa kesan positifnya? Kalau buat macam itu, apa kesan negatifnya? Itu yang boleh merangsang orang kata tingkah laku pelajar tersebut, supaya kalau dia buat peneguhan, pengayaan, di situ ilmu dia makin luas. Kalau dia perlu membuat pemulihan, kenapa mereka perlu perbetulkan apa yang tidak tepat. Itu antara yang kita katakan yang prinsip peneguhan dalam jurumruna kita boleh kaitkan dalam konteks kita. Okey, seterusnya berkaitan dengan ini adalah prinsip pembelajaran mengikut gap ni. Yang pertama, dia memang kata menarik perhatian. Di situ memerlukan rangsangan naluri ingin belajar daripada pelajar. So, memotivasi pelajar, memberi cabaran kepada mereka. Jadi, di situ kita katakan idea utama menarik perhatian ini sangat penting untuk menggalakkan, untuk memotivasikan pelajar untuk terus belajar.
tambah lagi sekarang memang kekangan macam mana kita nak didik belajar sendiri. Padahal mereka tidak berada di dalam kelas tetapi secara maya saja. Macam mana pantauan. Di situ kita nak didik betul-betul. Menarik betul perhatian mereka supaya terus belajar walaupun tidak dipantau oleh guru tetapi dipantau oleh ibu bapa. Sekarang kan di rumah itu tanggungjawab ibu bapa. Guru cuma boleh berkongsi apa patut dilakukan untuk menggalakkan pelajar untuk belajar. Jadi seterusnya memaklumkan pelajar tentang objektif pelajaran. Ini adalah GEDMI punya prinsip. Macam saya tadi pada mula orang kata perkongsian untuk kuliah ini saya ada nyatakan hasil pembelajaran. Di situ kita kena maklumkan kenapa kita belajar ini, kenapa kita belajar ini, kenapa kita kena capai itu. Supaya pelajar sedar tentang matlamat pengajaran. Jadi matlamat pembelajaran. Jadi mereka boleh lebih bersedia dan mempunyai pemikiran terhadap apa yang dipelajari pada waktu itu. Okey, jadi senarai objektif pelajaran yang dikemukakan pada awal pelajaran akan menggalakkan proses dalaman yang memotivasi pelajar untuk menyempurnakan pembelajaran mereka. Macam saya dah beri soalan awal tutorial kepada anda. Kalau nak buat pentangan keesokan harinya, adakah anda menggelabah? Adakah anda bersedia? Sudah yakin sebab dah diberitahu awal. Sebab itu objektif kena jelas. Iaitu kita kena beritahu kepada pelajar. Sebab itu kalau kita tengok konteks pembelajaran sekarang, yang perlu guru sampaikan dahulu sekarang kepada anak-anak murid di dalam kelas. Pertama, hasil pembelajaran. Kedua, kriteria kejayaan. Sebab apa yang kita hendakkan, macam saya hendakkan kamu kriteria kejayaan mahir menjelaskan konsep pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya pada akhir topik ini anda semua ada yang masih lagi tak pandai nak menghuraikan apa itu konsep pengajaran dan apa itu konsep pembelajaran, di situ maksudnya saya perlu memberi pemulihan kepada yang mereka yang tidak dapat mencapai objektif ini. Kalau sesiapa yang sudah boleh menyampaikan dan menjelaskan apa itu konsep pengajaran dan pembelajaran, di situ objektif saya sudah capai. Maksudnya kamu sudah mahir untuk menguasai tahap memahami. Kalau taksonomi belum ini, C2 memahami sebab anda dah boleh menjelaskan apa itu pengajaran, apa itu pembelajaran. Okey. Seterusnya, merangsang ingatan kembali terhadap pengetahuan sedia ada. Sebab itu, kalau boleh kita kaitkan pengetahuan sedia ada kalau kita nak membuat sesuatu konteks pengajaran dan pembelajaran kepada murid kita. Jangan kita memberi orang kata pembelajaran yang mereka tak pernah lalui. Kalau boleh kita selitkan sedikit pengetahuan sedia ada supaya dia boleh kembangkan dengan perkongsian kita bahawa pengetahuan sedia ada mereka apabila di rumah, mereka boleh akumulasikan dan menjadikan pengetahuan yang lebih besar, luas. Jadi sebelum memulakan pelajaran, guru harus menggunakan berbagai cara untuk memperoleh maklumat tentang pengetahuan sedia ada pelajar. Sebab itu kalau pelajar kita ada 40 orang, tengok dia punya background, tengok dulu apa dia punya tahap penguasaan mereka. Jadi kita boleh kaitkan dengan topik pengajaran dengan pengetahuan sedia ada mereka supaya ada feedback. Itu yang kita boleh kaitkan dengan penglibatan aktif oleh Ewell tadi kan. Okey. Jadi peringkat ini amat penting untuk mewujudkan satu asas yang kukuh bagi membina pengetahuan baru. Jadi kalaulah kita kan contohlah anak-anak kampung lah yang macam pedalaman betul. Kita bercerita pasal makanan yang macam McD lah. Contohnya apa? Prosperity Burger. Kalau kita sebut perkataan itu di depan mereka, mereka faham ke tidak? Memang faham. Tapi kalau kita kata pengetahuan sedia ada pernah tidak makan burger daging, mustahil mereka tak tahu kan. Jadi di situ kita boleh katakan bahawa makanan burger itu kalau kembangkan di pusat yang macam di tempat seperti McD,
kita memberi pengetahuan baru kepada mereka. Contoh itu yang kita nak kaitkan kalau berkaitan dengan tema makanan lah. Kalau tema makanan, kalau dalam Islam, saya tahu Ustaz, kita boleh ajar mereka dari segi kebersihan, dari segi hal taiban, itu kita boleh kembangkan. Jadi kat sini hubung kait antara maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. Jadi apabila kat sini kita dah tahu pengetahuan sedia ada, pelajar boleh mengekod dan menyimpan maklumat dalam ingatan jangka panjang dia. Metakognitif dia tu dah ada. Sebab itu kita kaitkan juga pengetahuan sedia ada dan beri pembelajaran dan pengetahuan baru supaya mereka menguasai pembelajaran dengan luas. Okey, seterusnya kemukakan kandungan. Ini antara prinsip yang ni punya. Kemukakan kandungan. Kandungan perlu dikelompokkan dan diorganisasikan secara sistematik dan bermakna sebelum diterang dan didemonstrasikan. Seperti yang saya beritahu tadi, dalam topik ini cuma ada subtopik 2 sahaja. Itulah caranya kita nak mengemukakan apa kandungan pembelajaran yang perlu murid tahu supaya mereka dapat bersedia. Kalau kita tak memberitahu macam ini, ada sebab ni kalau ada murid yang ada rasa rendah diri sebab tak faham, ada yang malu, ada yang tak pandai tak pandai menjawab, di situ kita jangan marah. Di situ kalau kita tahu ramai yang tak boleh, kita boleh berikan demonstrasi ke apa-apalah yang sesuai dengan topik yang kita ajar. So di sini boleh juga gunakan berbagai cara ataupun media. Kalau contoh yang kat sini, kalau murid-murid, mereka suka benda yang bergerak, mereka suka yang orang kata yang menarik, yang luar daripada yang mereka lihat. Tapi cabaran sekarang kalau kita lihat, taklah kesemua, sebahagian besar murid-murid kita memang dah didedahkan dengan digital. Okay? Kalau dah didedahkan dengan digital, kita tahu kalau kita guna digital lagi, mereka cikgu dah pernah tengok. Bayangkan mereka lebih advance lagi daripada kita. So macam mana kita nak manipulatekan penggunaan digital itu yang orang kata maybe lebih menarik apa yang mereka lalui sebelum ini. Sebab itu guru kena pandai kemukakan kandungan pembelajaran itu supaya lebih menggalakkan mereka nak tahu lebih. Okay. Seterusnya, membimbing pembelajaran. Kat sini memang even kita di mana-mana pengajaran mesti ada facilitator. Sebab kita perlu ada pembimbing untuk nak tahu mana yang perlu kita buat. Sebab kita perlu tahu apa panduan yang jelas supaya tidak tersasar ataupun kita boleh mendapat orang kata perkongsian dari pakar supaya kita tidak idea ataupun pengetahuan kita terkurung situ saja. Sebab itu kita kena luaskan pembelajaran kita jika ada bimbingan tambahan. Jadi bimbingan tambahan ini perlu diberikan kepada pelajar semasa penyampaian kandungan. Jadi kat sini kalau yang berkaitan dengan agama, maksudnya anda semua boleh lihat KSSR yang mana sesuai untuk orang kata kembangkan kandungan pembelajaran walaupun dah ditetapkan macam subtopik ini, tapi kita boleh beri fokus kepada contoh yang lebih spesifik supaya pelajar ini baru faham, lepas itu barulah mereka boleh meneroka dengan lebih mendalam apa yang dikehendaki dalam sesuatu topik yang dipelajari. Jadi kat sini bahan pengajaran perlu jelas dan tepat. Boleh juga kita guna perbandingan perbandingan contoh auratkan lelaki dan perempuan macam mana. Di situ kita kena bimbing mereka. Okey.